Saya ada cerita, ada satu artikel yang ditulis apa? Dia tulis, can we really transplant a human soul? Bolehkah kita benar-benar nak pindahkan ruh manusia ni? Orang barat ni dia tak tahu. Sebab dalam satu kajian yang dibuat, didapati bahawasanya orang yang ambil pembedahan jantung, dia pakai jantung orang lain, orang derma jantung. Dia ada, tuan-tuan dulu kita dah sebut dah, hak betul qulub ni apa dah? Qulub jantung, bukan hati. Terjemahan Melayu tu tak tepat. Bedah bila dia jantung orang dia pakai, banyak penulisan sedang dikaji. Dan sekarang China antara negara yang aktif mengkaji apakah hakikat benar ni. Bila dia ganti dengan jantung orang yang dia dapat derma jantung orang lain tu, dia nak jadi macam kau tu, kawan mati tu, hak mana jantung dia ambil tu. Ada kes dia lelaki, dia perempuan, jantung dia tu lelaki, lepas dia sihat dan kawan tu mati aksiden macam mabuk. Orang putih Lepas dia sihat, dia jadi macam, dia pun macam nak jadi kaki mabuk. Lepas tu dia pun jadi macam suka pada perempuan. Dan kes ni banyak macam-macam. Yang tak dia kalau dia veggie, maksudnya dia vegetarian, dia tak makan daging, dia makan sayur ya. Ramai orang putih yang sebahagian tu. Bila dia dapat jantung baru, kawan ni kaki makan daging, dia pun makan daging. Jadi barat ni sedang kaji apa sebenarnya di sebalik benda ni. Adakah ini menunjukkan berlakunya apa yang dikatakan pemindahan itu membabitkan a human soul, ruh. Dia orang pun sedang nak define apa dia beza antara spirit dan soul. Kita panggil ruh dan jiwa. Mungkin kot nak terjemah Melayu ni payah sikit. Tapi apakah sebenarnya? Sehingga akhirnya mereka kata, oh mungkin jantung manusia ni dia bawa macam-macam tafsiran. Tapi kita kata, Nabi SAW kata, ala inna fi jasadi mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah dalam jasad manusia itu ada segetul daging. Apabila dia elok-eloklah semua, buruk-buruklah semua, iaitulah jantung. Barangkali manusia ini dia install apa yang dia buat tu dalam jantung dia. Seperangai baik dia install. Bila dia tukar, barangkali benda tu dah ada, program tu dah ada. Sebab tu manusia disuruh membersihkan jantung dia. Minta doa supaya Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada jantung kita. Allah mahdi qalbi, ya Allah tunjukkanlah kepada jantungku. Kan? Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaytana. Wahai Tuhan kami, jangan kau gelincirkan jantung-jantung kami setelah engkau berikan petunjuk. Kita jangan ikut dia, kita kena bimbing dia supaya dia ikut petunjuk. Kalau ada orang yang mengalami macam tu, kita kata awak akan doa istighfar, buang semua benda tu, dan Allah akan bimbing pada supaya dia jadi macam awak punya. Dan ini menunjukkan betul Quran kata fi qulubihim marad. Dalam jantung-jantung mereka ada penyakit. Ini tempat penyakitnya. Ini tempat masalahnya. Dan mereka baru duk cari apa hakikatnya. Apa di sebalik ini? Kenapa manusia bila pindah jantung, dia akan jadi terbawa-bawa tabiat orang sebelum ni. Dan ada kes, satu orang yang baik dipindah jantung bekas orang yang terjun bangunan mati. Pada tu dia pun dapat jantung tu, beberapa hari dia pun terjun juga bangunan ni sama. Nabi SAW kata, lagi mana kita doa pada Allah, confirm Allah bagi. Kalau dia tak bagi doa tu pun, dia bagi apa? Dia palingkan kita daripada bencana. Faqala rajulun minal qaum, satu orang lelaki daripada kaum tu kata, satu orang kata, idza nuksir qala Allahu akbar. Satu orang kata, wahai Rasulullah, kalau kita doa banyak-banyak macam mana? Banyak yang minta. Nabi kata apa? Allah lebih banyak.
Maksudnya rahmat Allah lebih banyak. Al-Imam At-Turtusi, dia buat satu contoh, dan contoh ni bukanlah sesuai sangat. Tapi dia kata, Allah suka kalau kita minta benda besar-besar dah. Kita pergi jumpa orang hebat, tiba-tiba kaya, kita minta ke dia 3 kupang, 4 kupang, dia kata, kalau hampir minta ke orang lain pun boleh. Tapi bukanlah bandingan Allah Ta'ala. Apa saja kita minta Allah suka. Tapi kalau kita meminta benda tu besar, padan dengan kebesarannya. Jadi kita minta, setengah orang kita, minta besar sangat, boleh Allah bagi ni. Dia pula ragu pada Allah. Minta. Nabi Allah Ibrahim dah tua, isteri dah mandul. Allah Ta'ala bagi anak. Minta. Orang kata, aku kalau duduk kekuasaan ni, saya nak jadi jutawan tak boleh dah. Minta mentah badan, tak logik. Minta. Allah bagi. Kalau dia tak bagi macam dia minta, dia mesti dia ganti benda lain kat kita. Tentu dah. Bukan kena duduk isi borang pun. Kau nak minta suruh ustaz nak berdoa bulan puasa tu pun kena isi borang RM5. Tu tera dia minta ke Allah, dia cah kita. Padahal kepada nak ada juga orang percaya bagi kat dia. Allah suruh, wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Tuhan lebih dekat pada kamu daripada orang tegak kamu. Pasal apa pakai franchise? Pasal apa bagi ke orang suruh buat? Pasal apa bagi perantara? Warawahu al-Hakim min riwayat Abi Sa'id wa zada fihi, dalam riwayat Hakim dia kata au yadakhiru lahu min al-ajri mislaha, ataupun Allah Subhanahu wa taala simpan apa yang dia minta tu sebagai satu pahala ganjaran untuknya pada hari kiamat kelak. Ataupun dia kata Allah Taala simpan. Dia balik-balik di akhirat kelak kita tengok biasa aja dah. Tengok masya-Allah di akhirat dia hebat. Dia mungkin tanya Allah, ya Allah, mana mai semua hebat? Allah kata semua doa yang kau minta dulu, yang aku tak bagi di dunia di atas segala hikmahnya, aku bagi akhirat. Tak ada orang yang rugi minta ke Allah. Kalau kita bangkit tengah malam 4 jam ke 3 jam, 2 jam duk minta ke Allah, minta sekali hak teringin, tak ada masalah. Allah Maha mengetahui. Minta kepada Allah. Mudah-mudahan dia menunaikan sebuah hajat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mimpi jumpa dengan wali nikah ke boleh lah. Sebut pasal wali sebenarnya. Baru ni ada satu sahabat kita kahwin. Siapiah. Saya jadi juru cakap. Masya Allah. Juru nikah tu. Dia suruh pengantin ni mula-mula istighfar. Mengucap istighfar. Lepas tu suruh tanya apa itu rukun nikah. Masa tu depan orang ramai. Benda ni tak ada. Kalau hang suruh dia mengucap, nak tanya apa siapa suruh dia mengucap, hang rasa syok ke dia ni Islam ke tak? Mula-mula sahabat kita ni kata kat dia, Tuan Imam, saya akan kahwinkan sendiri anak saya, tetapi saya tak akan jabat tangan dengan dia, tak share hand dengan dia, saya akan akad saja.
Dia kata, saya tak pernah pula tengok. Dia pening. Padahal rukun nikah tu dalam rukun nikah tu bukan ada shake hand. Dia sendiri yang suruh orang sebut, dia sendiri tak tahu. Lepas tu saya kata, lepas tu dia tengok saya, boleh kan? Boleh. Boleh lah, bukan termasuk dalam rukun pun. Bukan kena shake hand. Boleh lah. Pakai baju kemas sangat dengan macam ni kan. Lepas tu lepas nak akad. Bila kawan kita nak akad, kawan yang nak akad ni wali. Wali ni pula kena istighfar pula dah. Istighfar tu. La ilaha illallah. Lebihlah kawan ni nak akad, dia nanti dulu. Dia kena baca tu, dia sendiri, bukan dia nak akad, kawan ni akad. Dia kena baca. Dia baca tu lafaz akad tu dalam bahasa Arab. Sekarang tu, macam ni, yang kawan pengantin ni pun, dia hafal mana, tak tahu. Saya terima nikahnya. Dia tak boleh. Perkataannya tak boleh. Lepas tu, bila kawan ni kata, wahai sekian-sekian, kena jawab, ya. Dia kata sekali, saya kata, sah. Dia pun, sah. Saya memang nak tunggu lah. Memang dah berapa kali saya dah buat macam tu lah. Kadang-kadang saya fikir Mak Saleh ni pandai lagi ya. Mak Saleh simple ya. Dia tak mengaji Sahih Bukhari pun. Orang lepas dia angkat, dia kata I do. Setuju. Sah lah. Kalau dia kata aku terima, seperti mana sebut, sah. Sebaik saya tak suruh pengantin tu kata I do. Balik pada mimpi. Manusia mungkin untuk bermimpi, jumpa, boleh jadi dia mimpi jumpa orang saleh, boleh jadi benar-benar orang saleh. Dan boleh jadi juga syaitan. Tapi jika dia bermimpi jumpa orang saleh, tak ada masalah lah. Dia nak percaya orang saleh, kata orang saleh. Kadang-kadang dalam masalah mimpi ni, kita punya keyakinan, insting kita sendiri kadang-kadang boleh mengkhabarkan pada kita. Kita boleh tahu mainan syaitan ataupun tidak mainan syaitan jika kita orang baik, kita orang saleh. Kerana tak ada masalah, mimpi dia bukan hujah dalam syarak. Kalau wali tu mai jumpa dia sekadar bagi salam, assalamualaikum, apa abang sihat, wali tu pula tak ada masalah apa lah. Tapi kalau wali tu kata aku ni nak habaq kang hang kena puasa hari sekian, wali tu buat syariat tak boleh. Hatta kalau di mimpi jumpa Nabi, tak boleh buat syariat. Kerana al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tak ada siapa, hari ini telah pun sempurnakan untuk kamu agama kamu. Kemungkinan untuk kita mimpi berjumpa orang saleh. Mimpi berjumpa orang saleh, tanda salah satu daripada tanda-tanda yang baik. Terutama mimpi jumpa sahabat, mimpi jumpa tabi'in, mimpi jumpa orang-orang yang baik, tanda orang baik. Kan? Kadang-kadang ini adalah soal ruh manusia. Yang kadang-kadang dia bila dia baik, maka dia bertemu dengan orang yang baik. Sebab tu ruh ni satu benda yang sukar nak diberi tafsiran tentang banyak. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya engkau wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh urusan Tuhanku. Yang lain Nabi jawab semua, tapi tentang ruh tak jawab. Kena sukar untuk diberi penjelasan tentang satu hakikat yang hari ini kita tengok macam-macam. Orang cuba cari tentang makna sixth sense lah, apalah. Ruh manusia. Hakikat tu. Saya dah sebut dah. 2 minggu lepas memang mereka panggil orang bukan mufti dan juga mufti lah, ahli-ahli fatwa ke Putrajaya, kos besar tu, seluruh negara, dengan kapal terbang untuk nak bincang pasal ada orang baca Quran. Saya bukan kata, kadang-kadang saya pun heran lah benda-benda macam ni. Pertama, kita sebenarnya tak usah regardless dia ni siapa-siapa lah isu ni, tetapi kena lihat kepada pertama, orang bukan Islam boleh tak dia quote daripada Al-Quran benda secara baik dengan maksud yang baik? Boleh.
Banyak ada Yahudi apapun dalam sejarah kadang-kadang tanya balik tentang Islam kepada sahabat Nabi kepada sahabat Nabi untuk berhujah meminta hak mereka. Kedua, dalam kes kawan tu, apa nama saya pun tak tahu, saya tengok dia tak baca Quran, dia baca terjemahan tu. Sebahagian yang diterjemah awal tu macam betul, hak ujung tu dia tak betul. Tapi tak tahulah dia tak betul kerana dia tak ingat ke ataupun dia nak hurai balik hak awal tu, kita tak tahu maksud dia. Tapi yang pentingnya Allah, benda ni tak perlu bersidang lah. Kerana bersidang sebab apa? Kerana kononnya takut nanti masyarakat Islam keliru pasal ada orang bukan Islam baca Al-Quran. Takkan nak keliru. Tapi orang Islam keliru apabila ada orang Islam pergi buat apa nama Islamic Fashion Festival yang mana pakai tak menutup aurat dan terdedah tapi dinamakan dengan Islamic Fashion. Keliru tu. Tapi majlis fatwa tak menghimpunkan orang pun untuk mengeluarkan fatwa dalam hal ni. Pasal apa tak buat? Saya tak bayar, saya tak kira kiri kanan, kalau tak kenal kita kata aja. Tapi benda tak boleh faham. Betul ke? Dulu masa saya jadi mufti saya tak pergi. Kerana dihimpun, kenapa Khan nak mesyuarat? Ni hukum pakai ni dakwat benar raya. Allah suruh cikgu kafar jawab lah kan. Dakwat ni bila kena tangan nak buat macam mana? Mayang boleh ke tak? Pasal nak pakai dakwat, masa tu ada cerita nak pakai dakwat. Benda yang saya ingat kadang-kadang, sebab tu ini masalah, don't politicize kita punya agama. Jangan politikkan agama kita. Agama. Both kedua-dua pihak, opposition dan juga kerajaan, tak boleh politikkan agama. Kita mesti jadi manusia yang stabil. Emosi kita kena stabil. Manusia ada kelemahan, tetapi penilaian kita mesti stabil. Saya tak ada masalah kalau benda tu betul, isu ketuanan Melayu. Saya bukan kerana ini apa kan. Kerana benda ni memang tak betul. Masalah ketuanan kita dah sebut. Saya semalam Tuan Guru ni Abdul Aziz bercakap dengan saya dalam telefon. Beliau berada di hospital dan cerita beliau sihat, dan kemudian ada dia sakit kaki sikit, dia tahu tubuh sihat, dia cerita kaki dia sakit ni dia jatuh kuda pada masa umur 12 tahun dulu, kita zaman Jepun tu. Doktor kata masa tu satu hari bila awak tua awak akan sakit, dan dia kata bila dia tua ada benda sakit lah. Tapi dia kata dia sihat. Tapi dia cerita